pada pegawai-pegawai masjid, para guru, asatizah muslimin dan muslimat, juga kepada anak-anak X1R yang datang malam ni. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertamanya tuan-tuan, Allah Ta'ala menyuruh kita ini beramal. Allah Ta'ala menyuruh kita ini bekerja. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul i'malu ala makanatikum fa inni amil. Dan beritahulah kepada umat kamu, beribadahlah, bekerjalah, beramallah di tempat tinggal kamu, di tempat kamu. Sesungguhnya aku juga adalah yang berbuat amalan, yang bekerja dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita, kita disuruh mencari rezeki, bekerja. Sebab ada orang yang malas kerja, dia kata, ustaz, rezeki ni Allah dah tentu, duk kerja buat apa? Kalau Allah kata dapat, dapatlah. Jadi dua-dua betul entah. Kalau Allah nak bagi rezeki, ada, tapi kenalah usaha. Okey. Ada seorang duduk dalam masjid, dia kata, ada kawan dia, tak pergi kerja ke aku dapat rezeki. Kalau aku nak dapat rezeki, kalau Allah dah tentu rezeki, aku dapatlah rezeki, kata dia. Dia pun duduk dalam masjid, yang kawan dia pergi kerja. Bila pergi kerja dapat duit, dia belilah makanan. Teringat kat kawan dalam masjid tak makan apa, pergi hantar kat kawan dia hak tak kerja. Dia kata, ni aku kerja tadi, aku dapat, aku kongsi dengan hang. Dia kata, betul ya aku cakap, tak kerja pun kalau Allah nak bagi dapat agak rezeki. Hang pergi kerja pun dapat rezeki, aku duduk dalam masjid saja pun dapat rezeki. Oh, ni dia macam-macam tuan-tuan fahaman kita ni. Baik, kita selalu tengok kepada keindahan bulan, matahari, bintang. Ada hadis yang menggambarkan kecantikan bintang-bintang di langit itu macamlah kebaikan, keindahan, kekuatan, iman para sahabat, macam bintang-bintang bergemelapan. Kemudian ada juga yang Nabi sebut, akan ada orang yang wajahnya bercahaya macam bulan purnama di hari kiamat. Bulan purnama tu apa? Bulan purnama apa? Bulan mengambang. Lah belum lagi bulan mengambang, awal. Tunggu 14, tunggu 15, bulan yang cantik. Maka kata Nabi, ada orang di hari kiamat wajah dia macam bulan purnama. Siapa yang dibangkitkan di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama? Kata Rasulullah, orang yang bekerja. Orang yang bekerja di atas dunia ni, dia bekerja untuk 3 matlamat ataupun 3 tujuan dia bekerja. Pertama, isti'fafan anil masalah. Dia bekerja supaya dia tak meminta kepada orang lain. Dia dapat rezeki, dia tak jadi peminta sedekah, dia tak meminta-minta. Dia ada pendapatan dia sendiri supaya dia tak jadi orang yang duk tadah tangan, mai duk minta. Macam cerita Ali Baba, nak makan nasi pun pergi minta dekat ke kanda Kasim Baba, sampai isteri ni naik malu lah, pergi minta dekat Kasim Baba tu. Yang laki ni malas kerja. Bila tanya kat dekat laki dia, pasal apa yang abang tak mau kerja awak? Dia kata, bukan ke kanda tak nak kerja, tapi cuba dengar ni, bunyi tulang dia krok. Dia kata, tulang ke kanda reput. Maka siapa-siapa yang bekerja supaya tak meminta-minta, nombor 1, dia ada pendapatan dia sendiri. Dia tak minta kat mak dia, dia tak minta kat pak dia tak minta kat orang, dia tak minta dekat YB. Sekarang yang paling teruk kena minta YB. Sebab saya tak jadi, tidak pening. YB kalau balik rumah, kereta pakai kat dapur supaya orang kampung tak tahu. Tak pun kereta tu tidur dalam bilik sekali.
Nampak je kereta, orang pakai duk minta bil ayak, bil api, nak masuk sekolah, nak masuk universiti, bankrupt jadi YB lah. Maka jangan meminta-minta, pergi kerja. Yang kedua, kenapa bekerja? Wasa'yan ala ahlihi, supaya dia menanggung ahli keluarga dia. Nombor satu, supaya dia tak jadi orang yang meminta. Nombor dua, supaya dia tanggung isteri dia, dia tanggung anak-anak dia. Daripada pakaian, daripada makan, minum, dia tanggung semua. Bekerjalah dia tengah hujan, tengah panas, naik motor, naik kereta. Kerja sampai ketua. Pak Syed nak bagi isteri dia ada pakaian, nak bagi isteri dia ada rumah, anak-anak ni boleh sekolah dengan baik. Nombor dua. Yang ketiga, apa tujuan dia bekerja? Sebab nak menolong orang di sekeliling dia. Nak tengok anak yatim, nak tengok orang miskin di sekeliling dia, nak bantu orang susah. Dia tolong pula daripada gaji dia tu ada berapa persen dia nak masukkan dalam tabung masjid, nak buat kuliah, nak bagi khairat, nak bagi kepada bantuan anak-anak karya, dia bagi berapa persen daripada pendapatan dia untuk masyarakat. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang bekerja atas tiga benda ini di hari kiamat, dibangunkan orang itu macam bulan purnama, wajah dia berseri-seri. Cantiknya tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya kalau kerja kita halal, kalau pekerjaan kita betul, tak ada buat benda yang haram, insya-Allah 30 tahun bekerja, 40 tahun bekerja, ganjaran yang duk menanti kita ialah syurga. Jadi tuan-tuan, yang mana duk kerja ni kerja elok-elok. Yang duk rasuah pula, yang duk makan suap pula ada tuan-tuan. Bila sebut rasuah, marah dia, tambah-tambah bagi dekat dia bulan puasa. Hang kalau tak respect uniform aku, hang respect bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun nak rasuah orang apa ni? Kalau nak bagi pun lepas raya lah. Oh, tak mana faham, tak faham sudah. Dia sound orang nak bagi rasuah. Nak bagi lepas raya, bulan puasa. Hang tak respect bulan puasa ni. Kerja elok-elok, jangan duk ponteng, jangan duk MC palsu. Jangan duk curi tulang, duk tidur saja, menyembang saja. Nyembang duk main handphone, duk buat bisnes online waktu time kerja, supaya kita dapat pendapatan yang halal. Ustaz, saya pukul 2 masuk, saya masuk pukul 3. Hang buat apa sejam? Kadang tidur, tak duduk kat surau tidur. Pukul 3:30 baru masuk jebat. Abang gaji abang nak penuh, tapi kerja tak penuh. Gaji kalau majikan bayar tak cukup, abang marah. Tapi abang tak marah pun kerja abang tak cukup. Yang sejam abang duk kerja tu, pendapatan abang tu sejam abang duk tidur tak buat kerja tu, syubhah pada gaji abang. Bagi makan ke anak-anak pula, pergi bagi kat isteri pula, abang nak main kut. Abang kat isteri nak beli beras lah apalah, ambil pada duit syubhah. Allah, dosa saya Ustaz. Bayar balik. Mana nak bayar Ustaz? Balance sebulan aku tinggal RM10. Nak bayar apa balik? Bayar masa balik. Habis kerja pukul 5, abang balik pukul 6, bayar balik sejam yang abang duduk tidur tu. Oh, yang tu saya buat. Lah pun duduk balik pukul 6. Orang lain pukul 5, saya pukul 6 tak. Jadi sampai pukul 6 tu abang buat apa? Saya tidur juga. Elok. Apa makna hang ganti hang duduk tidur juga? Pukul 2 pun hang tidur, pukul 5 pun hang tidur. Jadi tuan-tuan, nombor 1, kita cari syurga dengan pekerjaan yang kita ada sekarang. Tuan-tuan cari kerja, jadi cikgu ke, jadi polis ke, jadi askar ke, jadi kera ni ke, tak kira lah, selagi mana halal, pastikan aku dapat pahala, mudah-mudahan aku boleh masuk syurga. Pertama. Yang kedua, jalan kita nak masuk syurga ni. Ada satu orang Cina, dia nyembang dengan saya, dia kata, Ustaz, jadi orang Islam ni teruk ke? Tak.
Kalau orang Islam mati ya, teruk Pak Ustaz. Mana ada teruk mati? Mati tanam. Kami bukan ada bakar apa semua. Paling cantik kami lah mandi semua, bungkus elok-elok, bawa elok-elok. Lepas tu tanam. Ya ke? Dia kata Ustaz, dia tengok orang Islam teruk. Pasal apa? Dia kata dia tengok orang Islam mati ya, tayar van itu, jenazah punya van mayat pecah pancit, empat tayar pancit. Seksa. Ada mayat keluar ulat. Dia kata kita orang Cina tak ada itu macam. Apa saya itu mayat orang mati Melayu ada ulat keluar, muka sudah jadi hitam. Banyak takut. Hang tengok di mana? Saya tanya dia. Dia kata dia tengok TV Tanah Kubur. Lah, sungguh tuan-tuan, lalah dia pun takut masuk Islam. Aku ni kalau mati mampu aku dah lah, mati mampu pula 2 kali. Sebab tu saya kata dekat TV boleh buat cerita mati yang menyeronokkan dalam drama, mati yang menggembirakan, penghujung yang baik, happy ending yang seronok. Ini happy ending ni cerita Hindustan je. Lalah menikah, Bobby lah menikah, Yadong Kibarat lah jumpa adik-beradik. Yang dia duk tengok cerita Hindustan tu, semua lah tu cerita last dia seronok. Cuba tengok cerita Yadong Kibarat, Tenekeli air lah jumpa adik-beradik. Yadong Kibarat, Tenekeli, woi. Nak jumpa adik-beradik tak payah buat jejak kasih, menyanyi je. Lah, abang bodoh, adik bodoh, mak bodoh. Jadi adik-beradik tak payah cek DNA dah. Senang sungguh. Lah sekali jumpa. Lah sekali duduk bersatu balik. Tu tak tuan-tuan tengok cerita Bobby tu. Lari naik atas bukit, terjun atas bangunan, naik motor RX lari. Orang jahat hambat, peren copra hambat. Lah sekali jumpa adik-beradik, temu balik. Lah sekali dekat 10 orang duk bergambar. The end habis. Namamu Bangla Gadi, namamu Goda Gadi. Seronoknya. Lah sekali jumpa. Mai hak cerita orang Islam pula, lah mayat berulat. Takutnya. Tu yang ramai orang minat jadi Hindustan. Nikah cara Hindustan, buat tarian cara Hindustan. Dia kata sebab ending dia seronok. Mai ending kita nikah Allah. Sebab tu kena ubah. Ceritakan yang seronok tentang Islam, seronok tentang kubur, seronok tentang syurga. Syurga ni luas, boleh masuk ramai-ramai. Allah katakan dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu buat amalan taubat. Allah nak bagi kamu syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Masya-Allah. Seluas langit dan bumi. Langit memang luas. Tuan-tuan duk tengok langit tu luasnya. 8 harakat luasnya. Mai bumi kecil. Mai bumi kecil, duk bulat, duk cekoh, duk pusing lagu bulat. Sedangkan Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi. Maknanya bumi ni luas. Siapa yang kata bumi ni kecil? Depa duk ambil gambar bumi tu. Depa ambil tang mana? Di mana depa ambil bumi tu? Gambar tu. Sak warna biru, sak warna hijau, sak warna kelabu. Kita pun kata lo kecil je bumi, lo Mekah 8 jam je, pusing-pusing habis dah. Hei, buat tenang pak cik. Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi. Luas sungguh. Langit dan bumi ni dulu bercantum, Allah pisahkan. Takkan langit jadi langit, bumi jadi kecil. Apa kejadah? Tapi kita ni pak saya duk percaya kata depa, percaya semua. Allah kata luas. Maksud luas tu apa? Muat semua orang nak masuk. Muat. Jangan duk kata hang tak layak, hang tak layak, hang tak layak. Tu siapa layak? Aku. Jangan cakap macam tu. Layak semua. Dia bukan macam masjid ni.
Masjid kita ni mai lagi 1000 orang tak muat. Jaga duk tahan kat pintu masjid. Penuh duk kat balai lintang. Bawah sekolah agama rakyat no penuh dah, dalam penuh tak boleh muat dah. Di dalam syurga malaikat tak tahan macam tu. Minta maaf ya. Syurga penuh, minta maaf ya. Yang mana lambat mai ni minta maaf, syurga penuh tak boleh masuk lah. Kak B ni mai. Takkan seorang tak boleh muat lagi kat B mai ni. Tanjung Bunga ni. Tanjung Bunga ke, Tanjung Pokok ke, tak boleh masuk. Dak takkan tara makcik B tu orang seorang tak boleh mai, tak boleh masuk. Makcik Majong ni Tanjung Bunga. Malaikat kata makcik faham tak tu? Cuba tengok sliding door syurga tu. Yang last sekali punggung dia betul-betul tang sliding dah. Kalau makcik nak masuk tang mana lagi makcik oi? Tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik. Tuan-tuan oi. Istilah ni tak ada di hari kiamat. Semua boleh masuk. Siapa yang teringin jom. Allah habaq dah, jom. Macam mana ustaz? Siapa dia? Allah kata uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang membelanjakan harta dia waktu dia senang. Waktu dia senang dia belanjakan harta dia pada jalan Allah. Waktu dia sihat, dia kaya, dia banyak duit, dia baru dapat EPF, baru dia dapat sokso, baru dapat pencen, baru jual tanah, dapat duit. Dia infakkan pada jalan Allah. Kita ni tuan-tuan baru habis sembahyang sunat, baru salam belah kanan, tu imam meletak tabung sebelah dah. Tak dan belah kiri lagi. Assalamualaikum, dia letak entah. Kita pun ambil duit pergi bubuh dalam dia. Tak apalah, kita ada duit, baru dapat gaji. Orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Jadi jom tuan-tuan kita masuk syurga dengan jalan apa? Infak harta. Apa yang kita boleh infak harta kita pada jalan Allah? Nak wakaf ke, nak zakat ke, nak sedekah ke, nak hibah ke? Nombor 2, orang yang menafkahkan harta dia wad-darra, dalam keadaan dia pun tak cukup. Dia pun susah, dia pun sakit, dia pun miskin, dia pun penerima bantuan, dia pun asnaf zakat. Dia dapat zakat daripada pejabat zakat RM500, mai sembahyang zuhur, dia ambil RM10, dia bubur dalam tabung. Dia pun dapat duit daripada zakat, tapi dia derma balik kat masjid. Orang ni nama dia apa? Menginfakkan harta dia waktu dia susah, waktu dia sakit. Berapa banyak tuan-tuan yang hanya boleh sedekah waktu dia senang, waktu dia susah dia marah kita balik. Orang mu susah nak bagi kat depa, kita pun tak cukup makan nak bagi kat depa. Oh, Masya Allah. Nak sampai tahap takwa nombor 2 ni, dia pun susah dia bantu orang lain. Kadang-kadang dia tak makan, janji orang lain makan. Oh, yang di syurga. Macam yang Nabi cerita, cerita tentang satu suami isteri yang tak ada makanan, melainkan sedikit je makanan. Tiba-tiba tetamu datang nak bermalam rumah mereka. Nak bermalam, dah nak malam kena jamu. Masa tu kan kena ada kedai tom yam. Isteri dia kata, abang tepung ni ada sikit ya, untuk dia seorang cukup. Kita tak ada abang, tak apa, masak. Bila dah siap masak semua, dia panggil tetamu dia, mai kita makan ni, ada rezeki ni, mai. Tengah-tengah nak makan, dia padam lampu. Allah, minyak pula habis. Duk dalam gelap, makan dalam gelap. Dia buat macam-macam buat makan, padahal dia tak makan pun. Dia duk cubit roti tu, ngap. Yang tetamu tak nampak dia tu, makan roti kosong dalam tangan dia, tak ada apa. Yang makan hanya tetamu, dia tak makan. Supaya apa? Supaya tetamu tadi makan, dia tak makan pun tak apa.
janji tetamu dia makan. Yang ni syurga ni tuan. Kalau kita lah benda tak ada, tetamu mai agak-agak je mana. Ni aku cadang nak main tumpang rumah hang, besok anak aku nak temu duga, boleh tak tumpang tidur? Allah, cadang malam ni dia gelak dulu entah ni. Malam ni aku tak ada, aku nak bawa anak aku berjalan. Malam ni rasa tak boleh kot, kita tolak dah tetamu. Sedangkan tetamu ni tuan-tuan, siapa yang layan dia, orang tu beriman pada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia memuliakan tetamu dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun susah dan kita sedekah pada orang. Ini sifat kedua takwa. Yang ketiga, siapa dia? Sifat kedua yang bertakwa, wal kaziminal ghaiz. Kazim, pernah dengar? Tak pernah dengar Kazim? Oh, kat TV pernah lah. Oh, astagfirullahalazim. Ala Kazim. Kenapa? Kazim tu apa? Saya mana tahu. Kazim tu apa mana? Saya tahu. Ni lah Kazim. Dia kata selalu tengok TV kata. TV pernah tengok depan, tak pernah tengok depan mata ni. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah dalam hati. Apa makna kazim? Bagus, orang yang menahan marah. Orang yang menahan marah tu sifat orang bertakwa. Dia boleh marah tapi dia sabar. Wah, dia balik rumah tengah-tengah penat kerja balik, buka pintu, ada jantan lain atas katil dengan isteri dia. Leha nganga laki dia. Abang, hak isteri pun nganga, hak jantan tu lagi nganga. Dah. Hang sampai hati curang dengan aku leha no. Golok mana golok, kapak mana kapak. Dia tak cari golok, dia tak cari kapak, dia tak cari gergaji, apa pun dia tak cari. Apalah hangpa ni tak takut dosa lah. Abang kata balik besok, pasal apa abang balik petang ni? Tak kira lah aku balik tahun depan pun, yang awak balik jantan buat saya apa? Encik, tak ada apa encik, dia ajak saya encik. Dia yang ajak saya datang sajalah. Dia suruh saya repair. Repair apa? Repair pipe rosak. Lalah berakhir di atas katil. Dia tak marah. Berapa ramai tuan-tuan? Alah menyelut perkasan. Biar aku tikam dua-dua jadi mampu. Dah hampir balik rumah, aku nak report polis. Hang menceroboh isteri aku, hang main rumah. Hang pula aku nak dakwa pasal saya panggil jantan lain curang. Lah ni apa pergi menikah lah, cerai. Penampar pun tidak, penyepak pun tidak, seliang apa pun tak bagi. Berapa ramai yang panggil satu kampung, woi orang-orang kampung, mari kenduri, pukul, mampus jantan tu. Dia tak buat, dia sabar ya, sampai pada satu tahap macam itu. Kalau dah nak sangat dekat dia, tak apalah, abang ceraikan, dah pergi menikah. Bila orang tanya pada dia, pak siapa hampa lelaki bini bercerai? Jodoh tak ada. Dia tak habaq pula ke orang. Dia tak habaq pula buat sidang akhbar pula. Saya dengan ini buat sidang akhbar pula dekat TikTok. Tak tuan. Orang lain tak tahu, tutup aib isteri dia. Orang macam ni syurga. Dia boleh marah tuan-tuan. Hari ni saya tengok tadi dalam satu video, perompak masuk dalam rumah dia, pencuri masuk dalam rumah, ahli keluarga perasan, depa kurung pencuri tu dalam satu bilik. Lepas tu depa lepaskan ular seekor dekat tu, duk menjerit lah, tolong comel ngah, tolong ular entah oi. Mencuri rumah orang lagi. Ada tuan-tuan yang marah, dia curi helmet, dia ambil helmet tu, dia katok pula kepala pencuri tu. Saya geram tak kalau ikut saya pelupuh lah tu, kira ketuk dengan helmet tu kira baik lagi tak hang tak sampai pada satu tahap wal kaziminal ghaiz.
Sabar, simpan marah. Memang boleh marah aku kalau ikut aku, tapi dah Allah kata sabar. Sabar. Benda dunia aja pun dah dia nak sangat dengan jantan tu, pi betul hang macam mana, tak apa, aku bujang, nanti aku cari lain, apa masalah. Kalau hang tak ada perempuan, mai sekolah saya ramai janda-janda umur 78, 79, insya-Allah tak curang dah, jalan pun kaki empat, curang apa, relax lah. Saya hari tu beli Honda Accord lama dulu, tahun 2006. Kita ni jenis kampung punya orang tuan ni, beli kereta baru ni plastik pun tak buka. Naik kereta tu tak buka plastik, takut kotor cushion, berlengah badan ni panas, dorong kerat plastik. Baru sehari beli, buat pergi ceramah di Tepin, sampai dekat terowong menora tu kan dulu ada tol, turun-turun je tol, tengah duk bayar tol tu, kereta main langgar belakang, pom, terus, oh sudah. Saya pun keluar tanya, Pak siapa langgar kereta saya? Minta maaf encik, saya nak tekan brek, tertekan minyak. Oh, takkah hang tak nampak tol punya sebesar-besar tol hang langgar pasal apa? Tak apalah bang, benda dah langgar dah. Jom kita pergi report kat balai. Pi balai polis Ipoh. Tunggu nak report polis dia, tunggu, saya report dulu, lepas tu baru dia. Habis report dia tanya, encik ni Ustaz Kazim kan? Ya. Mak saya minat Ustaz. Nampak? Mak saya minat Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tadi silap lah apa. Kalaulah saya maki dia tuan-tuan, bodoh, mata tu tak tahu mana, buta, cemek, bahlul, agak-agak dia cerita kat mak dia macam mana? Mak tadi cek langgar kereta Ustaz Kazim. Tu macam mana? Dia maki cek berbakui, mak oi, bodoh, haram jadah semuanya ada. Mak tu sudah dengar ceramah dia, mak oi, maki orang tak kata apa. Dengan sebab kita ni tuan-tuan simpan Allah, seronok kita dah, sabar lah, pergi hantar insurans lah, nak kata apa, mereka repair, tak boleh kata apa, benda dah berlaku. Oh, macam-macam saya hidup dalam dunia ni, macam-macam. Sepanjang saya ceramah ni tuan-tuan, saya jumpa macam-macam orang. Saya tengok depan mata saya, lori dia langgar satu budak naik motor depan mata, dah langgar lari pula lori tu, jatuh tunggal langgar berada tu. Saya pun berhenti, tarik ke tepi dia, jagakan hak driver saya duk tahan kereta, lagi langgar ni mati orang ni pula. Macam mana bang? Boleh bang? Tak apa, sabar. Saya nanti kita telefon ambulans. Saya pun telefon. Assalamualaikum. Ambulans ni Ustaz Kazim ni. Kenapa Ustaz? Ustaz aksiden ke? Dah, orang aksiden. Kat mana Ustaz? Ni sebelum terowong ni, sebelum ni saya duduk tunggu ni. Lepas tu saya pun ambil dah. Saya nak telefon mak ke? Tak apa, telefon mak tak ada, duduk dengan tok. Dua telefon tok. Assalamualaikum. Ya kak, ni Ustaz Kazim kak. Cucu akak ni dia kena langgar kak. Oh, ya kak. Motor dia macam mana? Astaghfirullahalazim. Dia tak tanya kaki ke kepala ke, dia tanya motor lagu mana. Tak payah telefon pun tak apa. Dia sayang motor lebih daripada cucu kita. Mampu kita. Jadi tuan-tuan, yang saya nak habaq pada tuan-tuan, kena simpan marah tu dalam hati. Ustaz tu tak dayus ke Ustaz? Mana? Yang Ustaz habaq tadi, hak jantan masuk dalam bilik tidur dengan isteri tu tak dayus ke? Dayus kalau dia tahu, suami tu tahu. Abang pergi mesyuarat 5 hari kan? Anda? Ni cik nak bawa balik orang Afrika 4 hari boleh tak? Awak balik lah, teman tidur. Tu baru dayus. Abang tak ada, takutlah ada Afrika tu tak apa, selamat sikit Dia tahu, dia biarkan. Yang tu yang dayus. La yadkhulul jannah tu, yang takkan masuk syurga, tak cium bau syurga, dayus jenis tu. Tapi kalau kita tak tahu, 10 tahun lepas tu isteri mai jumpa kita minta maaf,
abang, cik ada salah besar ni dengan abang. Salah apa? Cik nak minta ampun sepenuh hari raya ni. Salah apa? Waktu abang pergi umrah, cik terlanjur. Terlanjur dengan siapa? Dengan Pak Mat Tempel. Hak pekak tu pun jadi. Pak Mat Tempel pergi kutip hutang, naik motorkar, kena langgar motorkar. Dia memang tak nak naik motorkar, kata dia. Bini pekak, sound putus, kata, wayar putus. Saya minta ampun abang. Allah, berapa ramai yang pergi terajang isteri dia. Perempuan tak guna. Sebelum dia terajang tu, dia buat macam John Cena, tak guna punya isteri, dia smackdown. Allah, abang, kalau abang nak pukul cik, pukul lah. Kalau nak cerai cik, cerai lah. Cik janji dosa cik tak ada. Benda dah berlaku, sudahlah. Abang maafkan, cukup, hang tobatlah dengan Allah. Ui, nak sampai tahap tu tuan-tuan. Nombor 4, wal afina anin nas, dan yang memaafkan kesalahan manusia. Wal afina anin nas, dan memaafkan salah orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Setakat nak minta maaf, kasut kita hilang dia ambil, halal lah, kasut pun selipar RM2.5. Yang tu senang kita maafkan. Mai satu tahap yang ni tuan-tuan, betul-betul mencabar iman. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala ni bagi 4 orang ni, kata Allah, syurga. Jadi abang-abang, akak-akak kalau rasa nak masuk syurga ni, 4 benda ni. Nombor 1, infakkan harta waktu abang senang, infakkan harta waktu abang susah, simpan marah dalam hati dan maafkan orang lain. Allah kata masuklah syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Alhamdulillah. Maknanya boleh masuk syurga. Ustaz, awak tak boleh pula. Abang-abang tahu lagi jalan nak masuk syurga? Nak jalan nak masuk syurga satu apa dia? Jalan yang ditempuh oleh manusia, oleh kita untuk menuntut ilmu. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia telah dipermudahkan jalan-jalan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Inilah jalan dia. Salah satu jalan nak masuk ke syurga. Apa dia? Berada dalam majlis ilmu. Syukur tuan-tuan. Sejak kita pencen, inilah rumah kita. Maghrib dengar kuliah, maghrib dengar ceramah. Yang bawa kitab, ustaz kita nganga tengok. Jadi ya, saya tak marah tuan-tuan tak bawa kitab, tak apa. Janji duduk. Sebab Nabi kata, jadilah orang 4 di dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang mengajar. Tak boleh jadi orang mengajar, jadilah orang yang belajar. Tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar ilmu. Tak boleh jadi orang mendengar, jadilah orang yang suka kepada yang mengajar atau yang belajar, atau suka kepada orang yang mendengar majlis ilmu. 4 ni dapat pahala. Jangan jadi yang nombor 5. Dia benci pada 4. Dengar nama ustaz ludah. Siapa main masjid kita malam ni? Ustaz Kazim. Tu ludah tu. Awak, aku tengok songkok hitam dia, aku benci lah. Apa kena mengena songkok hitam? Dah fikir tengok lah. Songkok itu pernah basuh. Apa? Kalau kita pakai kopiah putih, kita boleh basuh. Songkok hitam basuh apa? Tang situ pun kita tahu lah dia jenis apa. Hang semayang di mana? Masjid. Masjid hang semayang atas apa? Atas kapet. Lah basuh kapet bila? Tuan-tuan duduk sujud atas kapet tu, lah basuh bila? Mana ada basuh ustaz? Habis tu tuan-tuan duduk tikar songkok hitam orang. Songkok hitam tak di kepala, kapet tak di bawah. Duduk atas kapet ni, cuba tengok kaki cekam duduk atas kapet.
Duk keluar pada tanda mai pijak kapet. Tu belum masuk lagi, duk sila atas kapet sejadah atau duduk atas kapet tu, tengah-tengah duduk terkentuk dia angkat punggung sikit, perut tu. Hak songkok ni kita tak pernah pijak dia, tak ada lagi tuan-tuan kita jumpa orang mai kentut atas songkok tak. Hak kaki cekam tak pernah ada lagi. Habis tu pasal apa hang yang benci dengan dia awak dia? Cakap pasal apa yang hang benci dengan dia? Dia belah sana. Ha? Aku belah sini. Oh. Hak tu yang punya pasal hang benci lah sama-sama ustaz. Oh, kacau. Aku tak benci dengan ustaz. Aku benci dengan siapa? Tu. Tengok tu. Asal ustaz mai dia duduk depan. Dia marah kat Jan duduk depan. Tiada tu, duduk kat depan tiada. Orang lain duduk belakang tiang, dia duduk depan tiang. Nyampah dengan dia seorang. Biar api dah dia duduk tak mana pun masalah apa. Tong benci ni orang. Orang lain duduk bawah, dia atas kursi. Dia gaut, tahu tak? Sampai duduk atas kursi pun marah. Jenis pak, tahu tak? Allah. Janda ni ada dua jenis. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jentu. Dua-dua jenis janda dia makan tak. Orang nak mengaji biar pilah dia mai. Kita ni tak boleh mai mendengar ceramah, tak boleh mai sibuk jaga anak, sibuk jaga suami sakit, duk dengarlah speaker. Sambil duk suap anak kecil, sambil duk menyusu anak, duk dengar ceramah. Noh, speaker pada masjid. Dia dengar tu pun dia suka dapat pahala dah. Semalam saya ceramah di mana? Sungai Pinang. Flat apa tak? Flat 100. Oh, flat 100. Saya dapat tahu dia pun pasang speaker setiap tingkat. Setiap tingkat rumah flat tu pasang speaker ceramah. Kuat pula tu. Loh, yang tak mai tu dapat pahala tak? Depa dengar saja kalau depa suka. Tu yang ramai tak mai. Dia kata tak apa, dia kata dengar ni pun pahala dah. Tak ada. Macam dulu saya sebut depa hari ni buat video live ni. Bagus tak? Supaya hak di rumah tu hak tak boleh mai, depa tengok live sambil duk masak, sambil duk serika baju, basuh kain, duk dengar dapat pahala. Ni bagus depa buat TikTok ni, FB ni tak ni. Lagi sekali, tu yang ramai tak mai. Dia kata senang tak saya mai masjid dah tengok di rumah tak. Laki bini begini tengok di rumah tak ni. Dapat pahala. Jadi tuan-tuan, siapa yang berusaha berada di dalam lapangan ilmu, maka dia telah dipermudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Ui, banyaknya ustaz jalan nak masuk syurga. Oh, banyak mangah. Ui, tambah jadi orang perempuan. Jadi orang perempuan lah jalan nak masuk syurga ni, subhanallah. Nombor satu apa dia? Kata Nabi, jaga semayang. Dan memang orang perempuan lah yang paling kuat semayang. Sebab tu senang masuk syurga. Semayang depa abang-abang susah pada semayang kita. Kita semayang simple, jubah selai. Kain plekat tak pakai, seluar jerut tak pakai, spender tak pakai, semata-mata jubah main masjid. Jubah putih pula tu. Jalan pergi parking kereta kat luar, kereta belakang duduk suluh dia. Kak Leha duduk tengok menatang apa buat. Abang pakailah kain plekat, pakailah jubah, pakailah seluar panjang sikit. Dia ingat pakai jubah tu tutup aurat dah kah? Abang-abang ingat pakai jubah tu tutup aurat dah. Walaupun kita pakai jubah, tapi kalau tak butang, jubah kita tu 5 butang tu kita tak butang, belum tutup aurat kalau semayang. Apa pula ustaz? Tutup lah tu pakai jubah. Cuba abang rukuk. Bila abang tak butang baju abang, bila abang rukuk, dia tenganga tak baju tu? Nganga luar, abang nampak apa? Kami hak depan ni nampak tau. Abang rukuk abang pun nampak. Rasa macam pernah tengok.
Tang mana tau? Tang mana hang cakap? Sebab tu kena butang main masjid. Kalau pakai seluar tak apalah, boleh tutup dalam tu. Ni hang tak pakai apa ni? Tak pun pakai spender saja, nampak paha juga. Pandangan daripada atas ke bawah tu, bila tak tutup nampak aurat, batal sembahyang. Walaupun pakai jubah, sebab pandangan dia daripada atas ke turun ke bawah. Ustaz, kalau saya semata-mata ada jubah, butang pun tak ada, tu dia. Butang pergi mana? Isteri saya simpan. Isteri nama apa? Pah. Dia pergi mana yang simpan? Dia main mahjong. Mana faham? Tak faham tak? Duk main mahjong, tak bagi butang baju. Kalau gitu pakai kain pelekat kat dalam. Pelekat pun tak ada Ustaz. Oh bohong ah. Tak betul Ustaz. Seluar panjang. Seluar panjang pun tak ada. Kalau gitu ambil tali pinggang, ikat di pinggang. Baju tu tak tali pinggang dulu, ikat. Supaya bila abang rukuk, bila abang sujud tak nampak aurat pasal tali pinggang ikat. Tali pinggang pun tak ada Ustaz. Weh teruk mana? Kalau kita ambil tali rapiah. Ambil tali rapiah merah tu, plastik tu ikat. Tali rapiah pun tak ada Ustaz. Ha, nampak itu pintu besar ada? Aku terajang tak lagi ikut. Bohong sangat ni. Ada orang suka tanya macam itu tuan-tuan. Dia suka tanya hak pelik-pelik. Ustaz, ini soalan saya satu Ustaz. Ya. Soalan saya macam ni Ustaz. Ya. Satu laki-laki duduk satu kampung. Okey. Dalam kampung tu semua perempuan. Sepanjang tak? Panjang. Semua perempuan. Maknanya perempuan sungguh. Pasal tu dia panjang 4 harakat. Panjang lah Ustaz. Betul tak? Dia kalau pendek tu maknanya tak apa betul. Macam cerita P. Ramlee lah. Din, rumah yang kau cakap hari tu ada lagi Din. Rumah yang mana tu? Kata Sudin. Rumah yang kau cakap tu lah. Kalau apply dapat lah kata dia. Berapa bilik kau tengok Din? Biliknya ada 3 lah Aziz. Cantik tu seorang satu. Kita besar ke biliknya Din? Besar tu tak besar lah. Panjangnya itu membawa 7 kaki. Tengok mula-mula dia sebut panjangnya itu 7 kaki. Lebarnya pula 3 kaki. Dalamnya 7 kaki juga. Bagusnya 7 kaki panjang juga tu, ada dalam lagi tuan-tuan. Itu kubur tempat kau nak mampus kata dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang keadaan kita, kadang-kadang dia suka tanya benda yang bukan-bukan. Dia bayar. Dia kata Ustaz, semua perempuan, seorang je lelaki. So katalah lelaki tu mati, okey, siapa nak uruskan jenazah tu? Tak ada orang lelaki lain. Nama kampung tu apa bang? Ni bukan nama kampung dah. Katalah. Yalah, di mana tempat dia? Pasal apa Ustaz tanya? Kalau ada dia mati, kami nak pergi tolong. Dah orang lain tak ada, dia seorang je jantan. Okey abang, kalau ada kes macam tu, abang telefon saya. Tu jawapan dia. Dia mati, abang call saya pergi. Dia suka fikir benda yang bukan-bukan. Ni dia tengok ayat ni. Ustaz, ayat ni boleh ambil wuduk tak? Boleh ha? Ambil lah wuduk, cukup 2 kolak ataupun asal pada 2 kolak. Duduk bukan mustakmal, boleh ambil. Okey, soalan kedua Ustaz, air mani najis tak? Air mani tak najis. Kalau najis, kita pun najis lah. Okey, kalau tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air mani? Abang kumpulkan dulu 2 kolak, lepas tu abang telefon saya. Nak kumpul 2 kolak pun susah. Sibuk duk tanya, ni orang kita tak ni. Yang jenis ni pun nak masuk syurga macam mana? Dia bukan nak mengaji. Dia saja nak test ustaz tu. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang keempat yang saya nak sebut malam ni tentang ilmu pengajian. Benda yang paling saya suka hari ni ialah bila kita semua bercakap
hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Saya suka bila ada orang cakap kembalilah pada Quran dan hadis, kembalilah pada Quran dan hadis. Tapi saya suka tanya balik, hang faham ke Quran? Hang nak suruh balik pada Quran tu, hadis tu hang faham ke? Kita nak faham lagu mana entah. Melainkan memahami Al-Quran, memahami kepada hadis, mengikut kepada ulama-ulama. Janganlah kita kata ikut Quran. Dalilnya mana? Dalil tak habis-habis. Sampai kita hak jadi mengaji ni jadi takut. Ini apa berzikir lepas sembahyang? Mana dalilnya? Dalil. Oh sudah entah. Sampai tak boleh buang janggut. Kalau buang janggut haram, menyerupai perempuan, masuk neraka. Kalau janggutnya tak tumbuh macam mana? Janganlah cakap macam itu. Jadi orang takut tentang agama kita. Orang jadi salah faham. Sedangkan Islam ni agama yang sangat cantik. Islam ni agama yang sangat menarik, yang melengkap. Tapi sayang tuan-tuan, kita hanya baca tajuk. Bila kita malas membaca, kita hanya baca tajuk, habis. Saya hari ni banyak orang duk WhatsApp saya, duk WhatsApp PA saya, duk tanya, betul ke Ustaz ceramah agama di Perak ditangguhkan? Boleh komen Ustaz Kazim ni, ceramah agama di negeri Perak semua ditangguhkan. Apa ni? Dalam TikTok pun keluar, apa nak jadi Perak ni, apa nak jadi Perak. Hai, saya orang Perak, elok je saya buat ceramah. Ni dah lah apa ni apa? Sabar sat dulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Mesti tabayyun. Siasatlah dulu. Yang ditangguh tu siapa? Yang ditangguhkan ialah penceramah yang tak ada tauliah. Oh, kalau gitu serupalah. Semua negeri tak ada tauliah, tak boleh ceramah. Saya pun tak boleh ceramah tentang negeri hak saya tak ada tauliah. Tapi saya tak bisin pun. Dulu nak ceramah buat permit sementara, ceramah lah. Kalau tak ada tauliah, lah permit apa tak ada, niat susun semula. Oh, susun. Ada negeri tuan-tuan yang tak bagi saya ceramah, alasan dia apa? Alasan kota ceramah dah habis. Astagfirullahalazim. Tak pernah saya dengar tuan-tuan kota haji saya dengar. Kota ceramah tak ada tuan-tuan. Hari ni ada lah. Ustaz Kazim tak boleh ceramah sebab kota ceramah dia dah habis lah. Kota, walaupun saya orang Perak, dia sebut kota lah. Jangan tuan-tuan faham Perak ni ke mana, buat apa. Yelah, atak ke mana, jaga-jaga. Awak nak ke mana? Nak ke kampung Kota Lama. Nak ke mana? Bukan. Kota haji lah. Kenapa awak tak buat haji? Ada kota tak ada. Kota. Tapi setengah orang tak Perak, orang dia bukan orang Perak, dia pergi faham kot lain. Bila nak pergi hajinya abang? Entahlah. Nah, faham tak faham sudah. Dia penampar tu kan. Walaupun dia kota juga, dia tak sebut hal satu lagi. Hak mana faham, tak faham sudah. Jangan, bukan Perak ni semuanya batal. Bukan tuan-tuan. Kena faham tu betul. Jadi hak di Perak tu penceramah luar. Ceramah yang ada tauliah, orang tempatan ke apa, ada tauliah, teruskan macam biasa. Yang dia tak bagi masuk setakat ni ialah penceramah luar negeri tu. Yang tak tahu pahaman apa, main masuk duk bawa pahaman dia. Yang ni yang Jabatan Agama tengok, yang macam-macam faham masuk sekarang ni.
Nak jaga tang situ, ceramah macam biasa tuan-tuan, tak ada apa kurang lah. Baik di Penang ke, baik di Perak macam tu. Tapi keluar dalam TikTok, semua ceramah ditangguhkan. Tajuk tu pun jahat. Janganlah kita nak cari view, nak cari orang tengok, nak cari apa semua, kita buat tajuk yang bukan-bukan, yang akhirnya kita dah mengata pada orang. Kalau betul kita ni Islam, tabayyun, tanya betul-betul, tengok surat tu lagu mana, oh yang ni semua negeri tak bagi. Bukan kata Perak aja, Perak ni kemudian dah ada negeri yang dah 4 tahun tak bagi, 4 tahun dah tak bagi penceramah luar masuk negeri dia. Tak kecoh pun 4 tahun dah tuan-tuan. Tapi ceramah macam biasa jalan, yang ada tauliah jalan, orang tempatan jalan. Hak depa duk takut sekarang ni macam-macam datang, buat bukan-bukan main mengajak pahaman apa. Yang ni yang depa tengok, sebab kadang-kadang yang datang tu bukan-bukan. Yang tu yang pejabat agama minta tangguh sekejap dulu, nak buat pemutihan. Oh, tapi tajuknya sikit. Orang pakai hentam, berbilion orang hentam, berkoyang-koyang, bertantan tibainya. Sabar dulu. Islam dia suruh kita siasat, tengok keadaan. Baik, sebab itu saya katakan tadi, masalah kita sekarang ni, kadang-kadang kita memahami sesuatu benda dalam keadaan literal. Dalam keadaan literal. Literal tu apa? Literal tu dalam ayat tu kata saja, ayat tu kata BB saja. Tak. Kenalah tengok kepada huraian, tafsiran, pendapat. Yang hari ni yang orang duk cerita tentang hadis 40 misalnya. Dia kata dalam hadis 40 Imam Nawawi tu menyuruh umat Islam memerangi manusia. Wah, Islam ni ganas ustaz. Islam ni teroris. Sabar sat dulu. Takkan agama perpaduan, agama sejahtera, nama pun Islam, nak pi bunuh orang? Ada hadis dia. Hadis dia ada ustaz. Nah tu yang saya bacakan pada tuan-tuan, hadis daripada Imam An-Nawawi dalam 40, hadis 40, hadis yang ke-8 tu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang ni yang depa ambil hadis ni. Dia kata apa? Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dia kata, tengok hadis ni, Islam mengajar bunuh orang. Allah memerintahkan Nabi supaya memerangi manusia sehinggalah mereka semua mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata Islam tu ganas. Sabar sat dulu. Sebab tu datangnya ulama membahaskan hadis ini. Jadi kalau ada orang kata baliklah kamu kepada Al-Quran, baliklah kamu kepada hadis, tanpa mau merujuk kepada ulama, ini satu pahaman yang sangat bahaya. Sebab itu dalam agama kita ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Mereka ni lebih faham daripada kita, mereka lebih hampir kepada sahabat dekat dengan Rasulullah. Mereka faham. Kita ni pagi-pagi ya tengok televisen dah. Pagi-pagi buta tengok TikTok dah. Pagi-pagi buta tengok benda macam-macam. Tiba-tiba kita nak kata kita ni lebih halim daripada mereka yang tak pernah tengok maksiat. Ulama-ulama ni 7 tahun tuan-tuan dah hafal Quran dah. Asy-Syafi'i tu, Imam Syafi'i tu 9 tahun hafal kitab Muwatta' word by word. Punya alim dia Syafi'i. Kita 7 tahun budak-budak ni. Dah jadi apa 7 tahun. Imam Syafi'i umur 15 tahun. Imam Malik kata kalau hangpa nak tanya hukum pergi tanya dekat Syafi'i.
Boleh jadi mufti dah umur 15. Mai zaman kita hari ni ada ustaz kata Imam Syafi'i tak boleh pakai. Dalam hadis ni tuan-tuan, dia cerita apa? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Uqatil. Itu bahasa. Dulu orang duk marah saya roti jala tu, tak ingat? Saya ceramah guna bahasa saya, orang kampung. Tapi kalau bercakap dengan orang universiti, bahasa kita kalah. Orang kampung tuan-tuan, amboi duk cokong, amboi makan laju. Bahasa kita. Setakat makan roti kering lagu tu. Orang kampung saya ni, roti pun panggil roti, biskut pun panggil biskut, roti. Tuan-tuan, saya ni orang kampung, belah-belah Batu Kurau, Gerik, Lenggong. Roti canai tu pun roti. Biskut 4 segi pun roti 4 segi. Dia tak panggil biskut. Kami orang kampung panggil roti dua-dua. Panggil roti, tuan-tuan. Kami tak panggil biskut. Saya ni lepas duduk kat Ipoh baru tahu biskut Jacob. Duk di kampung lu roti 4 segi, roti kering. Setengah orang faham roti nu roti gardenia tu roti. Kami hak gardenia tu pun roti. Mai biskut kepala lutut tu pun roti juga. Memang tak ada apa nak makan ni, roti kepala lutut dia pun roti juga. Bahasa kita. Saya ceramah pula mengikut tempat. Depa ambil kod saya punya ceramah di tempat saya ceramah. Tu yang jadi masalah. Bahasa. Saya mai ceramah dengan tuan-tuan, mai cakap Penang, cakap utara. Lok lang teh. Mai ceramah belah Kedang, pelang teh. Lagi kasar pelang teh. Mai ceramah belah Batu Kurau tu mapoh. Tu belah Batu Kurau. Tak tahu jadi lagu mana tahu mapoh. Hari Merdeka ni saya ceramah di Batu Kurau. Bila saya ceramah di Batu Kurau, saya akan guna bahasa Batu Kurau. Saya tak guna bahasa Kuala Lumpur. Dia puakannya ni dia nganga makcik tu. Kita ni makcik tahu lagi orang kata lagi sekeleng. Kita duk larang-larang lagi sekeleng. Tuan-tuan kan faham? Sekeleng tu mana tampak. Jadi saya kena cakap bahasa Batu Kurau. Bila saya pergi ceramah di Bagansarai, saya kena jadi banyak. 3 malam kemarin saya ceramah di Bagansarai. Nah, kulaan direng dapat antar kurang. Lagi tuan-tuan tak faham. Nah, apa ni berenang ni nak bisa ya surah Banjar ni. Nah, ada riah kenapa ni nak apa? Tuan-tuan faham nak cakap banyak, tuan-tuan pun tak faham. Tu banyak punya bahasa. Saya kena bercakap mengikut bahasa orang. Bila saya ceramah di Parit tak boleh cakap banyak, lagi dia tak faham. Apa kebenda dia cakap tu, ya Allah? Bahasa apa? Lagi lain pula. Kalau saya ceramah di Malinawa, bahasa dia lain. Nak mana Pak Lah? Ke Kedah. Beli apa? Tepung. Buat apa? Ada lah, kata dia. Naik apa? Naik bah. Bah ni bagi kita banjir, bagi mereka bas. Naik apa? Bah, kata dia. Bila masa banjir? Ini bahasa mereka. Tuan-tuan duduk di sini hang aku hang. Mereka dah awak tu saya. Ustaz, marilah makan. Saya pun datang. Tuan Haji makan sekali. Awak dah makan. Masa bila aku makan? Tadi dia ngajak aku. Lepas tu dia kata awak dah makan. Masa bila? Saya belum makan Tuan Haji. Lain. Kalau saya pergi Sarawak, lain pula. Amboi lawa, Tuan Haji lawa. Dia penyepak kita. Lawa tu sombong, belagak. Dia senang sebut kacak, segak. Waduh Haji, kacak, segak, baru betul. Jangan dia kata dia amboi lawa je Tuan Haji, bengkak pipi ni balik entah ni.
Dia tak sama. Bila saya pergi KL, bahasa KL lain. Ya, tak boleh, kita tak suka benda macam itu ya. Nah, itu belah Kuala Lumpur, belah Johor lagi lain, tuan-tuan. Jadi sebagai orang yang memahami bahasa Arab lagi lain. Nabi kata, aku diperintahkan an uqatil. Aku diperintahkan memerangi manusia. Uqatil. Uqatil itu membawa maksud apabila diserang. Apabila umat Islam diserang, apabila negara Islam diserang, maruah Islam diserang, perjanjian Islam telah pun diserang, maka uqatil, lawan balik. Itu pergunaan uqatil. Uqatilan nas, pergi lawan. Dia bukannya bila musuh mai serang kita, tak apalah, mailah bunuh. Hei, dak. Kalau perintah membunuh, perintah bunuh orang, itu aqtul nama dia. Dalam hadis ni, uqatil. Orang mai attack kita, orang mai serang kita, mana boleh kita duduk diam? Lawanlah balik. Itulah dia. Kalau depa tak serang kita, depa tak kacau kita, biar pergi ke depa. Jadi tang mana yang Islam ganahnya? Kita tak kacau orang, kita tak pergi serang orang, kita tak pergi ceroboh orang. Islam tak suruh macam tu. Sebab dalam banyak ayat yang lain Allah Ta'ala kata, kalau mereka ni tak kacau kamu, hidup perjanjian damai dengan kamu, silakan, jangan kacau apa. Tapi kalau mereka membunuh kamu, membunuh keluarga kamu, membunuh masyarakat, negara kamu, rakyat, lawan balik, pertahankan Islam. Dalam ayat ini, umirtu an uqatilan nas. Pergilah pertahankan diri, lawan mereka balik, sampailah mereka itu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Jadi hari ini orang kata Islam tu ganah, dia suruh bunuh orang. Dia faham hadis ni secara literal, dia ambil sebutir. Dia kata ni hadis kata kita hendaklah kembali pada Allah dan Rasul ni. Sebab tu kita ni ada tambah lagi ijma' ulama' dan qiyas. Apa kata ulama' membincangkan hadis ini? Oh, baru faham. Di situ ada dua perkataan, umirtu an uqatilan nas. Satu uqatil, satu lagi an-nas. Dan perangilah kamu keseluruhan manusia, an-nas. Nampak tak? Adakah dalam hadis ni Nabi sebut an-nas tu seluruh manusia? Sabar sat dulu, ulama bahas. An-nas dia kalimah umum. Kalimah umum yang membawa kepada satu puak. Banyak bahasa dia, banyak perkataan dia, tapi untuk satu. Tetapi Allah gunakan perkataan manusia. Macam kita bahasa kita, kadang-kadang kita gunakan perkataan semua. Hampa semua ni tak boleh pakai lah. Adakah semua tak boleh pakai? Jantan semua tak boleh pakai. Abang bukan nama Tesla tau. Nampak tak? Faham? Tak faham tu dah. Tapi orang perempuan ni kata apa? Jantan semua tak boleh pakai. Lepas tu ayah hang tak boleh pakai. Except my father. Orang jantan semua tak boleh pakai, orang perempuan semua sama ya. Habis itu mak Tapi tetap kita menggunakan perkataan semua. Adakah semua tu semua? Tak. Itu menunjukkan jumlah yang ramai tetapi untuk yang sikit. Tapi tetap kita gunakan perkataan semua. Tahu? Orang Melayu ni semua jenis mudah lupa. Ya. Habis tu budak-budak hafiz Quran tu macam mana? Melainkan hafiz Qurannya. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab. Bila Allah Nabi kata, aku diperintahkan memerangi manusia. Adakah manusia tu masuk semua? Tak. Sebab tu tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh buka di dalam
surah Ali Imran ayat 173. Balik buka surah Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran ayat 173. Apa kata dia? Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika itu ada orang-orang mengatakan, alladzina qala lahumun nas. Allah gunakan perkataan an-nas. Satu, annan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya ada manusia nak serang kamu, sedang mengumpulkan nak serang kamu. Dalam surah Ali Imran 173, Allah gunakan dua kali an-nas. Alladzina qala lahumun nas, alladzina qala lahumun nas, an-nas, dua kali nas. Sesungguhnya ada manusia yang berkata, ada manusia yang nak serang kamu. Apa makna nas di sini? Adakah semua manusia? Tak. Ayat ini membawa maksud alladzina qala lahumun nas. Ada manusia bagi tahu kepada sahabat Nabi bahawa ada manusia sedang mengumpulkan tentera nak menyerang orang Islam di Madinah. Nas yang pertama membawa maksud apa? Sekumpulan orang-orang yang naik kuda daripada kumpulan Bani Ash. Mereka buat cerita bohong. Mereka buat cerita bohong. Mereka kata ada tentera yang datang nak menyerang Madinah. Kelam kabut orang Islam di Madinah masa itu. Siapa dia? Anas yang pertama yang bawa cerita bohong ni siapa? 2-3 orang je naik kuda mai cerita dekat orang Madinah, "Hoi, hampa nu di luar sana ada manusia nak serang hampa." Orang Madinah pasal tu tak ada persiapan, tak tahu apa cerita ni, kelang kabut. Itu cerita dia. Yang mai habang itu 2-3 orang, tapi Allah gunakan perkataan an-nas. Yang dia maksudkan siapa dia yang nak serang Madinah ni? Abu Sufyan. Daripada Mekah orang Quraisy, Abu Sufyan pun Allah gunakan perkataan an-nas. Jadi an-nas bukanlah makna keseluruhan manusia. Maka ada yang mengatakan hadis Imam Nawawi itu ganas, Nabi Muhammad diperintahkan membunuh semua manusia. Salah tu tuan-tuan. Sebab tu ada ulama, kita ni kena rujuk mazhab. Itulah datangnya ulama. Hari ni tuan-tuan langsung tak mau pakai ulama. Ulama tidak maksum, ulama ada salah, ulama tak boleh pakai, ulama bukan Nabi. Kita terus direct pada Nabi, kita terus direct pada Quran. Silakan direct, hang boleh faham Quran. Kalau hang direct pada hadis, hang boleh faham hadis. Akhirnya dia faham Nabi diperintahkan membunuh semua manusia. Astaghfirullahalazim. Sedangkan yang sebetulnya ialah Nabi diperintahkan mempertahankan Islam, mempertahankan umat Islam daripada serangan musuh, sehinggalah musuh-musuh tadi mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tak ada pun Nabi disuruh membunuh manusia. Sedangkan dalam ayat yang lain Islam menyuruh kita berbuat baik sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, berhati-hati. Hari ini ada pahaman yang kata baliklah pada Quran dan hadis. Ulama kita tolak tepi, mazhab kita jangan ikut. Saya beberapa kali dah duk tekak dengan mereka. Ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Ustaz nak kata apa? Saya mazhab tak ada. Saya nak tanya Ustaz, Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab kita tak mau Ustaz. Kita betul-betul ikut Nabi Ustaz. Saya kata abang, bukan mazhab. Sebut mazhab pun tak erti. Tiba-tiba nak tolak mazhab. Yang inilah dia bincangkan. Kalaulah tuan-tuan tak ada ulama duk terangkan hadis ni, tuan-tuan faham secara literal, secara zahir hadis. Oh, kita kena bunuh orang. Oh, jadi pengganah kita. Ambil bom tak di pinggang, pi bom orang merata.
Tak, bukan macam itu. Depa tak kacau kita, depa tak bunuh kita, depa damai dengan kita, duk elok. Tapi kalau depa kacau, depa bunuh kita, pergilah pertahankan diri kamu, pertahankan negara kamu, pertahankan agama kamu. Dipersilakan sehinggalah mereka mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi tuan-tuan, begitulah pelajaran kita pada malam ni. Pertama, carilah syurga dengan kerja yang kita buat sekarang. Janji kerja kita tu halal. Dua, masuk syurga ni boleh masuk macam-macam cara. Dengan jalan infak, dengan jalan sabar, dengan jalan memaafkan orang. Nak masuk syurga boleh dengan jalan menuntut ilmu macam kita. Yang keempat, orang perempuan lah yang paling senang nak masuk syurga. Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah, taat kepada suami, masuklah daripada mana pintu yang dia nak masuk. Dan yang terakhir, pelajaran kita malam ni, belajarlah ilmu dengan guru yang mursyid, dengan guru yang muktabar. Jangan main baca, main faham sendiri ya tuan-tuan. Dia ada huraian, dia ada perbahasan, dia ada tafsir, dia ada sebab, dia ada cerita, baru kita boleh faham. Jadi janganlah hanya kata baliklah pada Quran dan hadis, baliklah pada Quran dan hadis. Kita pun tak faham bahasa Arab, kita pun tak faham uqatil apa, aqtul apa, tiba-tiba kita tolak ulama. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita tabayun apa yang kita dengar, kita tabayun apa yang kita baca, supaya kita tidak memfitnah dan tidak jatuh kepada kesesatan. Saya datang di masjid ni tahun 2011. Berapa tahun dah? 12. Oi, banyak jari. Ini jari yang tak. 12 tahun lah. 12 tahun. Lahir dia 2000? 2012 belum lahir lagi. Patut dia tak ingat. Jadi saya lah datang 2011. Ini selepas 12 tahun mai balik. Jadi kalau nak jemput balik 12 tahun akan datang, insya-Allah. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.